saya ingin menyentuh butiran maksud B48 butiran 070700 sehinggalah 070900. Saya ingin bertanya kepada Menteri tentang perumahan OKU. Ya, setakat ini apakah polisi kita untuk membantu OKU memiliki rumah mereka sendiri, dan apakah polisi kerajaan kepada pemaju-pemaju perumahan jualan rumah tu, misalnya adakah peratus yang perlu diperuntukkan kepada OKU dan lokasi-lokasi rumah-rumah mereka ini, kerana ramai yang mengadu bahawa sekiranya nak dapat rumah tu pun dah susah, lepas nak dapat pada lokasi yang mengambil kira kecacatan mereka itu pun tidak diberi tidak diberi perhatian. Ya, jadi kita harap polisi OKU ini lebih meluas kepada semua agensi dan jabatan kerajaan untuk melaksanakan dasar OKU itu sendiri. Kedua ialah mereka juga mengalami satu irony, satu kepelikan apabila mereka diberi kata tambang percuma bila mereka naik kereta api ataupun bas dan sebagainya, tetapi orang yang mengiring mereka itu tidak ada pengecualian. Jadi yang si buta nak naik bas mesti ada orang bawa dia. Jadi orang yang bawa tu kena bayar, yang membawanya kena bayar, tetapi dia tidak kena. Jadi ini adalah juga satu kesusahan bagi mereka. Ibu tunggal, walaupun kita mengatakan bahawa mereka perlu ada kemahiran, perlu ada latihan dan sebagainya, tapi pada hakikatnya ibu tunggal yang ada anak-anak susah untuk meninggalkan anak-anak mereka untuk ketiadaan pusat-pusat jagaan yang mereka mampu untuk bayar. Jadi sepatutnya kita memikirkan juga apabila ibu-ibu tunggal ini kita tawar supaya mereka meningkatkan kemahiran mereka, supaya mereka boleh lepas itu berdikari, maka mereka itu dilihat sebagai satu package. Kalau ada anak-anak semasa mereka menjalani latihan, menjalani kursus, bagaimanakah anak-anak ini hendak dibantu. Saya biasa mencari kursus untuk mereka, tetapi akhirnya mereka kata kami tak dapat pergi kerana tidak ada orang menjaga anak. Saya boleh cakap dengan mudahlah, mengatakan nak 1000 jalan, tak nak 1000 budaya, tapi hakikatnya untuk meninggal beberapa orang anak untuk beberapa hari ataupun minggu untuk menjalani kursus, mereka tak mampu. Jadi saya harap ini akan diberi perhatian. Begitu juga balik kepada OKU lagi, peluang perniagaan. Mereka selalu mengatakan bahawa mereka tidak dapat peluang-peluang perniagaan, nak buat pinjaman susah dan sebagainya. Dia peluang pekerjaan, terharap lagi sekali dasar untuk memberi kerja kepada OKU di jabatan-jabatan kerajaan, JLC, ya, dan juga pihak swasta digalakkan. Jadi harus ada polisi. Akhirnya saya nak bertanya mengenai senarai e-kasih. Dulu bila kita membawa aduan bahawa orang yang miskin ini tidak dapat bantuan, Menteri pada ketika itu menjawab bahawa kita ada e-kasih dan kerajaan tengah mengumpul data e-kasih. Apabila dah ada ini, kita boleh tahu dia dah dapat zakat ke, dia dah dapat daripada pinjaman tekun ke dan sebagainya. Jadi sekarang apakah status e-kasih ini, dan adakah kita sebagai ahli parlimen ada akses kepada e-kasih ini untuk kita menyemak bila mereka mengadu pada kita tentang kesusahan dan mereka tidak ada bantuan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Saya minta maaf tadi panggil semua Kapa? Sebenarnya kalau kapa KPI hari ini cukup lah semua kementerian macam Ini penting. cara tahu panjang kemudian lebih gratis. Kapa 2 minit Terima kasih. KPI dan Ya, saya.
Saya meminta maksud B48 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat meminta butiran 010100 iaitu sebanyak 26.7 juta lebih kurang menampung keperluan tambahan pembayaran utiliti dan sewa bangunan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Putrajaya. Jadi saya ingin penjelasan sepatutnya untuk sewa bangunan ini bukan dimasukkan di bawah perbekalan tambahan. Sepatutnya ini telah ditetapkan dalam bajet sebab sewa bangunan ini adalah satu tanggungan yang kita sudah diketahui. Saya ingin penjelasan berapa kos sewaan sebulan dan saya ingin tahu juga begitu juga bangunan-bangunan yang ada di peringkat negeri apakah juga disewa oleh pihak kerajaan, dan saya ingin penjelasan juga dari pihak kementerian apakah kerajaan ada perancangan untuk program-program yang berkaitan di bawah Kementerian Wanita dan Kebajikan Masyarakat ini ada kaitan itu contohnya dalam bantuan banjir ada kaitan dengan kebajikan. Apakah ada perancangan dengan kerjasama kementerian-kementerian yang lain untuk menyediakan tapak yang sesuai atau tapak tetap supaya tidak mengganggu bangunan sekolah yang banyak mendapat aduan jadi kehilangan peralatan sekolah, kerosakan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meminta butiran 07000 yang itu berkaitan dengan bantuan 100 juta. Peruntukan 100 juta untuk menampung tambahan peruntukan bantuan kebajikan kepada keluarga miskin, OKU dan warga emas. Saya ingin penjelasan selain daripada bantuan keuangan, apakah pihak kementerian mengadakan program motivasi diri, sebab bagi keluarga miskin dan mereka yang kurang upaya ini bukan semata-mata bantuan keuangan yang diperlukan, mereka perlu dibimbing, dididik jiwa mereka. Jadi sepatutnya pihak kementerian menyusun atau progres setiap kali perjumpaan, pertemuan dan sebagainya ada sesi khas bimbingan rohani bagi mereka ataupun motivasi bagi mereka untuk membawa mereka lebih berjaya lagi, insyaAllah. Begitu juga apakah pemantauan dibuat terhadap keluarga-keluarga miskin ini, sejauh mana pembelajaran anak-anak mereka sepanjang yang kita turun di bawah bersama, yang kita sendiri memantau. Kebanyakan daripada keluarga miskin, anak-anak mereka tercicir dalam pelajaran. Ada yang belajar separuh jalan, setakat darjah 6 tak sambung dah kerana kemampuan kurang. Bayangkan hanya bantuan keuangan RM300 nak tampung anak-anak sekolah. Tak mampu, memang tak mampu. Jadi dalam keadaan ini, kalau ibu bapa pula yang uzur, yang sakit kronik dan sebagainya, maka akhirnya anak-anak jadi bangsa. Jadi setakat ini sejauh mana kalau ini diambil perhatian oleh Kementerian Kebajikan, itu kebajikan anak-anak ini supaya mereka tidak terus mewarisi kemiskinan ibu bapa. Dan anak miskin harta, miskin ilmu pula. Mereka tidak ada bimbingan untuk mendapat ilmu yang sebaik mungkin, peluang untuk mereka belajar sebagaimana yang lain. Begitu juga saya ingin minta penjelasan tentang semakan kadar bayaran sebagaimana disebut oleh bagian lain, supaya perkara ini disemak sebab sekarang tak sesuai dengan keadaan ekonomi kos kehidupan semakin tinggi. Begitu juga dengan kelewatan memproses borang yang ada aduan sampai 6 bulan tak selesai lagi. Kalau pesakit kronik mohon bantuan kebajikan yang sampai mati tak terima lagi. Jadi kalau macam ni lah cerita suasananya, maka sudah tentu kita tidak dapat memberi perkhidmatan yang berkesan. Jadi kalau tak cukup kaki tangan, kena sediakan kaki tangan yang cukupi. Sebab ini adalah keperluan rakyat. Jadi itulah saja Tuan Presiden. Terima kasih. Ya, yang mahu kita til. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Saya ingin bangkitkan dua perkara berkaitan dengan maksud B48. Pertamanya saya senada dengan ahli taliban yang lain mengenai kajian bantuan kepada keluarga miskin, orang-orang upaya dan warga emas. Cuma saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, saya telah bertemu dan juga mendapat pelbagai aduan khususnya bagi bantuan keluarga miskin. Yang difahamkan kepada saya ialah bantuan kepada keluarga miskin ini Jabatan Kebajikan akan memberikan bantuan RM300.
Tapi di kawasan, khusus di kawasan saya di Bukit Katil, mereka dipotong RM10. Jadi bila saya tanya kepada mereka yang mengadu, RM10 dia potong untuk apa? Katanya dia masuk ke dalam koperasi. Jadi saya ingin bangkitkan kebenaran buat Timbalan Menteri. Apakah kau ini benar dan diketahui oleh pihak kementerian? Sebab pada saya kalau nak potong RM10 duit orang miskin masuk koperasi, saya ingat janganlah RM10 ni pun kita nak curi daripada bantuan untuk korang-korang payah yang miskin ini. Harus diberikan dengan pendekatan yang lain. Dan ini satu perkara yang sedang berlaku, dan saya mohon kalau betul perkara ini dapat dikesan oleh pihak kementerian, saya ingat sewajarnya kita hentikan. Kalau nak bantu pun guna cara lain lah. Jangan potong duit RM3 tu dah lah tak cukup, potong lagi RM10. Yang pada saya tidak munasabah. Itu 1 bulan potongan RM10. Kalau setahun RM120. Kalau 30,000 penerima bantuan Bukit Katil, kita kalikan dah sampai lebih kurang 300,000 satu bulan dan mencecah 3.6 juta setahun. Ini satu jumlah yang cukup banyak bagi keluarga miskin. Yang keduanya, saya juga ingin bangkitkan soal prosedur permohonan bantuan kewangan ini. Seperti mana yang kita semua sudah maklum, prosedur mudah. Borang ada di dalam laman sesawang, boleh download dan kemudian isikan. Bagi pihak mungkin kaki tangan di pejabat parlimen, misalnya dia tolong isikan. Tapi dalam konteks di Melaka khususnya, setelah diisikan borang yang standard, mazin Tuk Lusi, borang yang telah ditetapkan, ada lagi pula borang tambahan. Dan borang tambahan ini minta macam-macam. Kena dapat kelulusan daripada pengurus JKK, nak tanya mengundi di mana, lokaliti mana, dah daftar SPR ke belum. Dan pada saya mengamal. Dan ini perkara yang berlaku secara di lapangan. Baik, saya nak ingin nyatakan, bagi bantuan-bantuan kewangan seperti ini, saya ingat tidak perlu ada batas-batas Rosak nanti Muhammad. Betul-betul kapal bangun yang mana bagi jalan. Okey, silakan. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat, terima kasih. Ini kena mengenai dengan beberapa aduan yang saya terima di Parlimen Kapras, di mana ada beberapa warga di sana mendapat peruntukan bantuan daripada JKN lepas 2-3 tahun tiba-tiba berhenti. Tak tahu sebab. Mereka pun dapat pasti lepas 2-3 bulan pergi bank, tiba-tiba nak dapatkan duit itu dah tak ada. Baru dapati kena renew. Lepas tu pergi balik ke JKN berbulan-bulan. Prosedur dimulakan balik dari awal. Dokumen-dokumen diminta daripada first step dengan izin sampai beberapa bulan tu tak dapat. Ada beberapa kes di tempat saya dah 3-4 bulan. Minta penjelasan. Terima kasih. Saya setuju dengan kapal. Saya ingat perkara yang dipakai oleh kapal tadi ada kaitan juga dengan perkara yang dipakai oleh rakan saya di sebelah sana, iaitu daripada Tenang. Saya tengok selepas pilihan raya ni ada kecenderungan untuk menghentikan bantuan tanpa alasan. Bila kita tanya kepada orang yang diberikan bantuan, perkara pertama yang saya sering tanya, apa alasan Jabatan Kebajikan atau Kementerian Pembangunan Wanita Masyarakat ini? Mereka kata tak ada alasan. Bulan depan jangan datang lagi ambil bantuan. Jadi pada saya ini satu perkara yang menuntut satu penjelasan, sebab kita meluluskan dan kita minta untuk meluluskan 100 juta ringgit, dan ini adalah jumlah yang cukup besar, dan saya setuju dengan dan senada dengan ahli parlimen yang lain bahawa RM300 tidak mencukupi. Saya difahamkan orang kurang upaya hanya dapat RM150. Itu pun saya fikir tidak mencukupi untuk bantuan kepada orang kurang upaya. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, saya nak bangkitkan tentang perbelanjaan bagi menampung keperluan pembayaran utiliti dan sewa bangunan sebanyak 26 juta. Saya nak minta penjelasan daripada Timbalan Menteri. 26 juta untuk sewa dan pembayaran utiliti ini satu jumlah yang cukup besar. Dan saya ingin perincian 26 juta ini untuk apa? Kerana kalau kita melakukan suatu pendekatan yang berjimat, berhemat dan sebagainya, kita boleh manfaatkan wang itu untuk perkara-perkara yang lain. Misalnya, soalan saya mengenai pusat pemulihan dalam atau program pemulihan dalam komuniti yang telah jawab oleh Mbak Menteri, yang menyatakan bahawa dalam negara ini ada 496 pusat PDK, yang mana kita lihat majoriti PDK ini berada dalam keadaan yang cukup daif dan lemah dan perlu diperkasakan bagi mengangkat martabat orang kurang upaya ini. Dan saya fikir kalau kita berjimatkan beberapa pekerjaan
kita boleh salurkan perbelanjaan ini untuk membantu perkara-perkara yang lebih penting, yang lebih utama dalam aspek membantu mereka yang memerlukan bantuan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Menteri.